warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Dina Hadidiah. Saya mahasiswi Tadris Matematika semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistik untuk pemenuhan tugas mata kuliah Statistika Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dia Ayu Rizky Pradita. Yang pertama ialah pengertian statistik. Statistik berasal dari dua kata, yaitu statistia dan stokos. Statistia ialah pengolahan administrasi di Amerika Serikat, dan stokos ialah anak panah. Maksudnya di sini ialah sesuatu yang belum pasti. Jadi dapat disimpulkan bahwa statistika ialah ilmu yang mempelajari seluk-beluk data, mulai dari pengolahan data, pengumpulan data, penafsiran data, penganalisa data, serta penarikan data yang berupa angka-angka. Komponen-komponen dalam statistik. Yang pertama ialah data. Data ialah kumpulan fakta-fakta. Yang kedua ialah perlakuan data. Perlakuan data termasuk dari pengolahan data, penganalisa data, penafsiran data, serta penarikan kesimpulan data. Kemudian yang ketiga ialah kesimpulan. Kesimpulan di sini berupa penarikan kesimpulan dari semua fakta-fakta yang ada. Yang terakhir ialah angka-angka. Angka-angka tersebut berasal dari kesimpulan dari data tersebut. Kemudian macam-macam statistik. Macam-macam statistik berdasarkan pengolahan data. Ada dua macam, yaitu statistik deskriptif dan statistik induktif. Statistik deskriptif ialah statistik yang mempelajari cara pengumpulan dan penyajian data sehingga data tersebut mudah dipahami, berfungsi untuk menerangkan keadaan, gejala, dan persoalan. Yang kedua ialah statistik induktif. Statistik induktif ialah statistik yang mempelajari penafsiran dan penarikan kesimpulan pada data. Statistik ini berfungsi untuk meramalkan dan mengontrol keadaan. Yang kedua ialah statistik berdasarkan bentuk parameternya, terbagi menjadi dua, yaitu statistik parameterik dan statistik non-parameterik. Statistik parameterik ialah statistika yang parameternya dan populasinya mengikuti suatu distributif seperti distributif normal. Yang kedua ialah statistik non-parameterik. Statistik ini ialah statistik yang parameternya dan populasinya tidak mengikuti suatu distributif. Yang ketiga ialah statistika berdasarkan ruang lingkupnya. 1. Statistika ekonomi. Statistika ini berfungsi untuk mengontrol ekonomi pada masyarakat. Yang kedua ialah statistika pendidikan. Statistika ini terdapat pada lembaga-lembaga pendidikan di berbagai negara. Yang ketiga ialah statistika sosial. Statistika ini berfungsi untuk mengontrol keadaan sosial pada masyarakat. Selanjutnya ialah metodologi dalam statistika. Yang pertama ialah identifikasi masalah. Identifikasi masalah ialah untuk mengetahui masalah apa yang akan kita pecahkan. Yang kedua ialah pengumpulan data. Pengumpulan data ialah pengumpulan semua fakta yang berhubungan dengan masalah yang akan kita pecahkan. Yang ketiga ialah klasifikasi data. Klasifikasi data berupa pengurutan data atau penyusunan data. Yang keempat ialah penyajian data. Penyajian data di sini dapat berupa grafik atau tabel.
Yang kelima ialah analisis data. Analisis data berfungsi untuk menganalisa masalah untuk yang akan kita pecahkan. Kemudian ialah syarat-syarat data. Data di sini yang layak dipakai ialah harus objektif, yakni samanya dengan keadaan yang ada. Yang kedua ialah harus dapat mewakili masalah yang akan dipecahkan. Yang ketiga ialah kesalahan bakunya kecil. Yang keempat ialah relevan, saling berhubungan. Data tersebut berhubungan dengan masalah yang akan kita pecahkan. Yang kelima, yang terakhir ialah update tepat waktu. Data di sini tidak boleh menggunakan data yang sudah lama untuk memecahkan masalah yang sekarang terjadinya pada sekarang ini. Kemudian pentingnya statistika. Statistika sangatlah penting untuk menghubungkan hubungan antar variabel. Yang kedua, berfungsi untuk membuat ramalan dan rencana, sama seperti fungsi dari statistika deskriptif dan statistika induktif. Kemudian berfungsi untuk mengatasi perubahan. Yang terakhir ialah untuk membuat keputusan yang baik. Kemudian fungsi-fungsi statistika. Yang pertama, sebagai bank data. Karena semua data dikumpulkan fungsinya, maka statistika disebut sebagai bank data. Yang kedua ialah sebagai alat quality control. Yang ketiga ialah sebagai alat penganalisis. Yang keempat ialah alat pemecahan masalah. Serta yang kelima ialah sebagai pembuatan keputusan dalam kehidupan. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.